Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam channel saya, Saufi Al-Baraki. Sedar tak sedar, channel saya ni dah mencapai 2000 subscribers. Saya pun tak sangka dah, sebab dalam minggu-minggu yang sebelum ini saya sibuk sikit, dan tanpa membuang masa, saya nak bersambung tentang satu topik yang boleh dikatakan topik yang sangat panas, yang sangat misteri, yang mana masih lagi berlaku pada zaman sekarang. Ianya ada kaitan dengan sihir, dan sihir ini merupakan satu sihir yang wujud hanya di alam Melayu sahaja. Di tempat-tempat lain tak ada. Di alam Melayu, di negara kita ni Malaysia, dan di negara-negara rumpun kita Indonesia, Singapura, Brunei dan kawasan yang berdekatan. Di tempat lain tak ada berlaku. Apa nama sihir tu? Jom kita saksikan. Baik, sihir yang saya hendak kongsikan ini merupakan satu sihir yang sangat bahaya kepada manusia. Ianya diberi nama sebagai santau. Okey, santau ini merupakan satu sihir yang amat popular di Nusantara ni. Seperti yang saya cakap sebelum ini, kemampuan sihir ini mampu membuat seseorang itu menderita kesakitan sehingga boleh menyebabkan kematian. Ini pernah berlaku. Santau ini menjadi pilihan orang yang mempunyai hati yang busuk, dengki, iri hati kepada seseorang, lalu meminta ataupun memohon pertolongan daripada bomoh-bomoh santau ini untuk mengenakan orang yang dia tak suka. Jadi disebabkan dengki dan dendam tu, dia menggunakan kaedah yang haram dan boleh mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang menggunakan santau ini sebagai untuk menguji kebatinan dia ataupun ilmu yang dia miliki. Dikatakan ianya telah wujud semenjak zaman-zaman Hang Tuah dulu tu. Sebelum zaman Hang Tuah pun dah wujud sihir santau ni. Ia amat popular di kalangan Nusantara. Tuan guru saya kata ilmu santau ini akan wujud sehingga ke hari kiamat. Jadinya yang sedihnya, ilmu santau ni orang-orang bukan Islam tak ada yang amalkan. Orang-orang kita ni, orang Islam, orang Melayu. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni, kita biasalah kita tahu orang Melayu ni dia ada sifat, boleh katakan sifat dengki, iri hati, tak suka orang tu lebih lagi. Itu sebabnya santau ini wujud pada orang-orang kita ni. Itu mungkin orang kata satu musibah lah kepada orang kita yang Allah turunkan sebagai satu ujian. Mungkin dalam bangsa-bangsa lain pun ada juga sihir-sihir yang lain. Itu ikut kepada tempat mereka. Mungkin di negara Arab ada juga sihir-sihir tertentu. Santau ini bolehlah dikatakan ataupun dikategorikan sama macam barah, seperti kencing manis ataupun ketumbuhan yang mana dia akan merebak sedikit demi sedikit. Dia macam penyakit lah. Tapi penyakit ni dia tak nampak. Itu sebab dia sejenis satu benda yang halus. Kalau di hospital pun scan tak akan nampak. Dia mungkin akan nampak satu tumpuk-tumpuk yang seakan-akan tumpuk putih. Tapi doktor tak akan dapat tahu apa puncanya. Sehingga kan ada satu kes tu sampai paru-parunya berlubang. Doktor pun tak tahu apa sebab, apa punca. Suruh balik, faham je lah. Bila doktor dah suruh balik, maknanya dia tak boleh buat apa. Ada yang sampai macam tu. Tapi Alhamdulillah, kalau dia membuat rawatan yang sebetulnya, rawatan Islam, rawatan untuk mengeluarkan santau pada tubuhnya, ada kes yang berjaya sembuh. Santau ni dia akan menyerang organ-organ tubuh badan. Sebagai contoh, kalau dia serang di buah pinggang, dia akan menyebabkan bahagian bawah badan tu akan menjadi lumpuh. Ada juga yang apabila santau dia menyerang di bahagian otak, orang tu akan menjadi gila ataupun sakit mental. Seperti mana yang saya belajar, guru saya mengatakan santau ni dia macam sejenis benda yang hidup. Anda semua tahu hama ayam. Hama ayam halus je, kecil je. Macam itulah rupa dia. Santau ni kalau dia masuk dalam tubuh kita, contohlah santau tu tersebar, dan apabila dia masuk ke dalam tubuh badan kita dalam jumlah sedikit saja, dia akan terus membiak ataupun berkembang sedikit demi sedikit. Jadi santau ni bila dia dah masuk dalam paru-paru, dia akan ada level-level yang kita akan ketahui. Kalau paru-paru kita tu masih lagi dalam keadaan elok dan kita akan dapati benda tu berwarna putih, dia baru nak jadi. Tapi bila santau ni dia dah berwarna coklat, dia baru makan paru-paru kita tu. Tetapi apabila santau ini berwarna merah, maknanya paru-paru kita tu dah hancur, dah berlubang-lubang.
Benda ni kita akan dapat kesan, akan dapat lihat melalui kaedah rawatan tepuk. Bila kita tepuk tu, di belakang pesakit yang terkena santau yang berada di tubuh tu kan, barang-barang yang kotor apa semua tu akan jatuh kan? Hama-hama tu semua jatuh. Jadi di situ kita akan dapat detect lah keadaan santau tu macam mana. Santau tu yang seperti saya cakap tu lah, dia macam benda yang hidup kan? Dia akan bertambah, akan membesar. Contoh kalau kita simpan dalam satu tabung buluh ataupun tabung apa-apa sekalipun, dalam kuantiti yang sedikit santau tu dia akan membiak sampai penuh tabung tu. Jadi yang membela santau ni dia perlu melepaskan santau tersebut. Dia tak boleh simpan lama sebab bila dia penuh dia kena buang. Itu yang dia buang di tempat-tempat orang ramai. Kadang tu kalau dia tak buang santau ni, santau tu akan makan diri tuan dia. Baik, itu sahaja pengenalan berkenaan dengan santau. InsyaAllah saya akan teruskan lagi dengan jenis-jenis santau yang utama di Malaysia ini.